Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton klik video ini. Okey, kita bertemu kembali mengenai 10 tips pemilihan kerjaya. Okey, saya akan menceritakan anda mengenai 10 tips pemilihan kerjaya. Okey, untuk tips pemilihan kerjaya selepas SPM khususnya. Okey, untuk tips pemilihan kerjaya yang pertama ialah kerjaya yang harus dipilih adalah berdasarkan apa yang diminati ataupun disukai. Kita tengok kerjaya tips yang pertama ya. Jadi apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita bertindak, pilihlah kerjaya yang mengikut minat anda. Jadi kalau kita buat sesuatu tu tanpa minat, jadi susah lah kan. Okey. Maknanya kerjaya haruslah dipilih berdasarkan apa yang anda minat. Insting dalam anda, apa yang anda minat, apa yang anda suka. Okey, apa yang anda gemar. Okey. Okey, untuk tips yang kedua ialah kerjaya yang dipilih haruslah berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Okey, kita tengok tips yang kedua ya. Okey, tips yang kedua ni kita masukkan macam ni lah. Kiranya berdasarkan pengetahuan dan kemahiran anda. Bermakna di sini kita tengok, okey, CA ni dia ada kemahiran membaiki kereta dan motosikal. Jadi apa kata dia menggunakan pengetahuan dan kemahirannya itu untuk menceburi kerjaya yang ada kaitan mengenai kemahiran tersebut. Contohnya kalau kita tengok kerjaya mengenai program latihan dan teknikal lah, sebab dia pandai membaiki kan, kita boleh menceburkan kerjaya ke dalam Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran Belia Negara, Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia, Pusat Latihan Teknologi Tinggi ataupun dikenali sebagai ATTEK, Majlis Latihan Pertanian Kemasan dan sebagainya. Jadi saya syorkan kepada anda untuk tips yang kedua ini, kerjaya yang dipilih haruslah berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang anda sendiri miliki. Okey, faham Okey, untuk tips yang ketiga, ini, kerjaya tidak harus datang secara paksaan. Secara paksaan. Contohnya daripada ibu bapa, keluarga, sanak saudara ataupun guru-guru. Jadi saya masukkan di sini ialah anda seharusnya tidak memilih kerjaya berdasarkan orang paksa anda. Okey. Kalau macam ibu bapa anda paksa anda jadi guru, jadi seelok-eloknya anda boleh berbual bincang secara berhemah dengan ibu bapa anda untuk memilih kerjaya apa yang anda minati yang telah saya terangkan sebentar tadi. Maknanya di sini ialah kalau kita buat sesuatu itu dengan paksaan, dengan tidak rela hatilah kalau maksudnya, jadi sukar untuk kita berjaya dalam kerjaya yang kita telah ceburi itu. Okey, faham ya? Untuk tips yang keberapa lah? Okey, tips yang keempat. Okey, tips yang keempat ialah kerjaya bukanlah untuk dicuba-cuba. Faham kan? Bukan untuk dicuba-cuba. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris atau kita panggil sebagai try and error. Jangan try and error. Okey? Maknanya di sini, kalau anda sudah memilih bidang perguruan, okey, saya bagi contoh perguruan senang sikit. Kalau anda sudah memilih bidang perguruan, anda ikut di jalan tu. Jangan macam anda pilih, aku nak pilih jururawat sekejap. Lepas pilih jururawat, aku boring lah jururawat. Aku nak pilih apa? Pilih tentera pula. Jadi, saya tak syorkan untuk anda mencuba-cuba kerjaya. Maknanya, pilih kerjaya yang anda minat, yang saya terangkan tadi. Kerjaya yang anda minat dan jangan anda sesekali mencuba-cuba memilih kerjaya. Pilih satu bidang dan anda ikut saja jalan bidang itu. Okey? Faham ya? Okey, tips yang kelima. Okey, tips yang kelima, seseorang perlu yakin dengan kerjaya yang diceburinya. Jadi, kerjaya yang telah anda ceburi itu anda perlu yakinlah. Anda perlu tekadkan azam, kuatkan iltizam anda, kuatkan keazaman anda untuk berjaya. Okey, senang je tips yang kelima ni. Okey, tips yang keenam, saya akan berkongsikan anda mengenai kerjaya yang dipilih haruslah tidak bersandarkan kepada faktor kewangan semata-mata. Okey, faham Maksudnya di sini, kalau kita tengok sekarang, ramai ibu bapa yang memaksa anak mereka untuk memilih bidang yang ada dalam. Contohnya kalau kita tengok bidang perguruan di IPG, KPLI ataupun di SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi ibu bapa ni dia buta mata. Dia tengok kerjaya ni lebih fokus pada kewangan. Dia kata kalau anak saya dapat elok, senang dia nak belajar kan. Jadi saya tidak mengesyorkan anda lah untuk memilih kerjaya berdasarkan faktor kewangan. Pilihlah kerjaya apa yang anda minat, apa yang anda suka,
Pilihlah kerjaya berdasarkan pengetahuan dan kemahiran anda. Pilihlah kerjaya tanpa paksaan, apa yang saya terangkan tadi ni. Dan saya syorkan untuk tips yang keenam ini, jangan sesekali memilih kerjaya bersandarkan ataupun berdasarkan faktor kewangan. Okey? Jangan pilih. Okey. Untuk tips yang ketujuh. Tujuh. Sebelum memilih sesuatu kerjaya, dapatkan informasi atau maklumat sebanyak mungkin terlebih dahulu. Jadi sebelum anda memilih kerjaya lah, maksudnya sebelum anda memilih kerjaya, anda dapatkan maklumat dulu. Anda boleh membaca surat khabar, anda boleh membeli buku panduan hala tuju pasal SPM yang terkini, anda boleh melihat di televisyen, mendengar di radio ataupun sebagainya. Jadi kutip informasi sebanyak mungkin. Kalau anda minat juruterbang, kutip informasi sebanyak mungkin mengenai juruterbang. Okey, tips yang ketujuh ni. Okey, untuk tips yang ke-8, kita ada dua lagi. Tips yang ke-8, tips yang ke-8 ini adalah anda perlu berjumpa dengan orang yang lebih berpengalaman. Maksudnya sini orang lebih pakar lah. Orang yang lebih pakar untuk bertanyakan mengenai soalan-soalan yang relevan mengenai kerjaya selepas SPM khususnya. Okey, maknanya di situlah. Jadi anda boleh, bukan saja anda dapat mencari dapat mengutip informasi, anda juga boleh berjumpa dengan orang yang lebih pakar. Jadi tanya, contoh, anda boleh berjumpa kaunselor sekolah anda boleh berjumpa guru-guru anda ataupun sebagainya. Okey. Untuk tips yang ke-9, kita ada tips yang terakhir satu lagi nanti. Tips yang ke-9 ialah dapatkan restu daripada kedua ibu bapa anda dahulu. Kerana mengapa? Kerana restu mereka amat penting dalam menjamin kejayaan anda. Jadi setelah anda bertindak, setelah anda berusaha untuk memilih bidang kejayaan anda itu, saya syorkan kepada anda dapatkan restu daripada kedua ibu bapa anda dahulu. Kerana restu mereka lah yang menjamin kecemerlangan dan keselesaan kejayaan yang akan kita ceburi kelak. Okey. Untuk tips yang terakhir. Okey, dengar tips yang terakhir ni. Tips yang terakhir ni adalah paling penting. Okey, untuk tips yang terakhir ialah anda perlu lakukanlah solat istikharah dan berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang beragama Islam. Saya syorkan anda untuk berbuat demikianlah selepas anda bertindak, selepas anda melakukan sesuatu, anda bersungguh-sungguh untuk menceburi kerjaya itu, anda lakukanlah solat istikharah, buatlah sembahyang hajat, mintalah bantuan daripadanya. InsyaAllah kita akan berjaya. Okey? Okey, faham ya? 10 tips pemilihan kerjaya selepas SPM. Okey, faham ya semua? Jadi untuk maklumat dan tindakan lanjut, layari www.lepasanspm.com. Nantikan kemunculannya 26 Februari 2011 dan jangan lupa klik like kepada fanpage panduan selepas SPM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.